مرحبا يا رمضان مرحبا يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita meneruskan lagi ibadah puasa kita. Moga-moga ibadah puasa kita dapat laksanakan dengan baik dan mencapai matlamat daripada ibadah tersebut insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita ada satu perkongsian ilmu ni, ada satu persoalan daripada rakan kita ni, Mr. Saipul ni. Bertanyakan kita tentang bagaimana kedudukan orang-orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak solat. Ini pun satu persoalan, satu isu juga ni. Ada orang di kalangan masyarakat kita ni puasa cukup jaga. Sanggup berletih diri, sanggup bertahan diri kerana menjaga puasa, tak buka puasa walaupun susah atau manapun. Tetapi dalam waktu yang sama tidak menunaikan ibadat solat. Ni pun jadi satu macam penyakit lah. Satu masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Padahal kalau nak ikutnya, bila berpuasa tu, solat pun kena jugalah. Barulah seimbang. Barulah tuntutan tu nampak seimbang. Jadi begini tuan-tuan sekalian. Apa yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu bahawa tiap-tiap kewajipan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, semua kita kena buat. Kita tidak boleh membahagi-bahagikan ataupun kita tak boleh nak mensuku-sukukan. Maksud membahagi-bahagikan di sini, kita tak boleh pilih yang ni kita nak buat, yang ni kita tak nak buat. Tak boleh. Kalau kita bersikap begitu, maknanya seolah-olah kita menolak satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi dalam konteks solat ini, solat dan puasa ni, solat merupakan rukun Islam. Begitu juga puasa merupakan rukun Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita apa dia? Bunyal Islamu ala khamsi. Islam tu terbina di atas 5 perkara, iaitu apa? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Nabi beritahu kepada kita, Islam kita ni terbina di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap. Kita kata mengucap. Bersyahadah. Yang ini mengucap, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Selepas mengucap itu, apa dia? Iqamis salah. Mendirikan solat. Maknanya menunjukkan kepada kita, mengerjakan solat itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Sehingga akan ia disifatkan sebagai imaduddin, tiang agama. Oleh itu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat ulama-ulama kita lah, ulama-ulama Islam kita ni meletakkan hukum meninggalkan solat dengan sengaja ni merupakan sesuatu yang berat. Umpamanya kita mazhab Syafi'i ini walaupun tidaklah sampai kepada kufur, tetapi orang yang meninggalkan solat ni boleh dihukum bunuh. Begitu juga Imam Malik. Begitu juga Imam Hanafi contohnya. Walaupun tak sampai ke tahap kufur, tetapi boleh diambil tindakan yang berat. Kalau kita lihat contohnya Imam Hambali pula lagi dahsyat. Imam Hambali, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ni boleh dihukum sebagai kufur dan boleh dibunuh. Nak beritahu betapa pentingnya ibadat mengerjakan solat itu. Sebab tu dalam Islam mengerjakan solat ni tidak dapat tidak. Selagi akal kita waras mengingati Tuhan, kita kena solat. Selagi akal kita waras mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena solat. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh apa pun tak boleh. Kena juga solat walaupun dengan pelupuk mata ataupun walaupun dengan hati sekalipun. Kena solat. Berbanding dengan puasa. Puasa ada kelonggaran. Puasa kalau kita tak larat, letih sangat, boleh tak puasa. Puasa kalau kita sakit, tak boleh nak mengerjakan ibadat puasa, boleh kita berbuka. Puasa waktu kita bermusafir, kerana ada masyaqqah, kesusahan yang tertentu, boleh kita meninggalkan ibadat puasa. Lepas itu kita ganti balik lah. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita faham kedudukan solat ni, maka kita sebagai orang Islam adalah tidak masuk akal. Maknanya akal kita yang waras ni kita tak boleh terima. Bagaimana kita nak puasa saja tetapi tidak solat? Akal kita yang waras ni sebagai orang Islam kita tak boleh terima. Kita nak buat puasa saja tetapi solat kita ni tak nak buat. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, solat kena buat.
Di samping puasa, solat pun kena buat. Bahkan di bulan Ramadan ni, kena banyak lagi ibadat solat. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, di bulan Ramadan ni lah ada solat tarawih. Bulan lain tak ada solat tarawih. Nak menunjukkan kepada kita, selain daripada solat wajib yang kita kena buat, perbanyakkan solat-solat sunat. Termasuk solat tarawih. Nak menunjukkan kepada kita ni, bahawa solat kok mana pun tetap kena buat. Maknanya tuan-tuan sekalian, adalah tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, kalau kita hanya mengerjakan ibadat puasa tetapi tidak solat, dibimbangi. Ibadat puasa yang kita lakukan itu tidak sempurna dan tidak mendapat apa-apa. Melainkan apa yang kita dapat, lapar dan dahaga saja. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, puasa-puasa juga dia merupakan satu yang wajib. Solat pun merupakan satu yang wajib. Mesti kena buat solat dan juga puasa di samping ibadah-ibadah yang lain, supaya ibadah yang kita lakukan itu mencapai matlamat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. مرحبا يا رمضان